Legends for Rivals, Team Hug, Tabah NC dan juga KHI Esports. Ya, bermakna KHI dia tak ada drop spot sangat. Yudo Lions dekat mana? Yudo Lions di bahagian kawasan Cruz del Valle. Cruz del Valle. Jadi Valle ke Valle? kalau Sultan sebut Valle. Valle lah, dia macam Mestilah putih Sultan yang betul. sikit. Okey, betul-betul. Okey, Cruz del Valle. Espanyol. Maafkan saya guys. Mikado akan berpenghuni walaupun tim Hak tak bermain disebabkan betul. Clash Guerrilla akan mengambil kawasan tersebut. Tapi kita akan lihatkan flight path yang jauh ini akan menyebabkan Geek Fam iaitu di El Pozo akan terpaksa untuk mengambil kereta. Mountain Evo Genesis juga akan berperang mungkin dengan pasukan Geek Fam disebabkan flight path ini dan menyebabkan mereka perlu untuk bergerak ke arah yang lebih kurang sama. Yep. Tapi agak pelik juga sebenarnya. Flight path dah sakit sebegini tetapi pasukan-pasukan yang kau cakapkan tadi lah iaitu Genexus, pasukan Geek Fam, diorang tak mengambil kawasan Cruz del Valle. Walaupun ketiadaan Yudo Alliance for Rivals. Jadi ini bermakna mereka memang nak bermain dengan rotasi asal mereka. Mereka tidak mahu untuk melakukan perubahan drastik tapi circle. Wow. Ini Vikendi ke Miramar? Berapa kali dah kita tengok ai tapi inilah di Miramar baru kita. Memang betul Miramar Darul Selatan. kalau kau perasan kan Miramar memang circle selatan lah. Dia jarang pergi ke arah La Cobreria, El Pozo macam itulah. Sekarang ni memang kalau nak ikut trend boleh kot. Kita boleh katakan Miramar memang menyukai selatan tapi itulah dia percuma 20GB data PUBG Mobile dan 5GB data tak sempat nak baca. Itulah kau tarik macam semalam. Tak, sebab aku tengah cakap pasal circle ni keluar. Kalau tak Aduh. boleh baca tu. Ada. Tapi Kim dia tak tahulah dia tak jumpa weapon ke apa tapi dia tetap juga dengan pendirian sniper dia. Tak ada car ke, tak ada M24 ke, dia ambil juga Win94. Memang seorang support sejati daripada seorang Kim. Tetapi Team Secret yang sebentar tadi satu rotasi ataupun satu potongan yang gagal untuk masuk band dalam dihukum oleh pasukan Sam9 Gang. Tetapi pada kali ini pastinya dengan nafas baru dan mereka pasti akan cuba dengan lebih baik untuk mendapatkan lebih banyak mata bagi pusingan kali ini. Gamble sangat lah tadi. Kan kalau kita tengokkan Team Secret punya rotation. Yep. Terlalu bergerak dengan 4 orang, ada yang naik bagi 2 orang dan sebagainya. Menyebabkan mereka tak sempat untuk mengutip informasi. Dia macam nak tak nak kita langgar je lah sini. Tapi dengan pelanggaran tersebut lah menyebabkan mereka diratakan awal. Tapi Muki tak ada pendirian juga tu. Kau nak ke depan ke belakang? Terhangguk tapi ya Muki dan rakan-rakan akan loot di bahagian kawasan Valdemar. Tapi kan okey lah soalan lah kan. Ni soalan macam tiba lah. Kalau Cruz del Valle, kenapa tak Valle del Mar? Mungkin betul Vai Denmark. Tapi Sultan tak pernah cakap Valle. Maksudnya ada lah tu reason dia. Okey, Sultan sentiasa betul. Okey, betul. Baik, maafkan saya kerana mempertikaikan. Tetapi dekat bawah ni kita boleh nampak eliminations dan juga eliminations proportion. Yang bagi yang tak tahu proportion tu apa, iaitu orang kata dia terbahagi kepada player-player ini. Dia orang punya percentage ataupun peratusan daripada segi kill yang mereka dapatkan. Ya, dia punya pecahan lah kita katakan. Macam Aizen tu 32% baik. Sangat-sangat mendominasi untuk pasukan daripada R2K dan Dingos mengikuti rapat 10 poin saja lagi untuk mereka memotong pasukan R2K sekaligus mendapatkan 20 mata bonus point yang mereka perlukan untuk masuk ke grand final. Siapa yang dah nombor 1 kita boleh katakan agak selamat lah untuk mereka mendapatkan. Tapi alamak Rex akan dicari tapi dihalau oleh Trix. Sebab kalau dia pakai UMP memang susah lah nak tembak kereta sampai jatuh. Macam semalam. Henub halau KHI. Bukan Genesis. Genesis. Henub halau Genesis. Tembak terus gerak dulu baru je sebab info tak ada kan. Perkara yang sama dilakukan daripada Trix Niti, IGL untuk pasukan Homeboys pada kali ini. Bermain dengan sangat baik kan Homeboys, Dingos. Bukan nak kata semua tim Homeboys dengan Dingos ni tak padu, tak. Tapi mereka tak terlalu perform dekat Scream. Mereka perform tapi kadang-kadang tak perform. R2K ni kita dah boleh expect lah sebab mereka perform daripada season 4 lagi dalam Scream. Untuk season yang kelima pada kali ini, kita boleh seakan-akan macam nak menjangkakan sikit lah. Tapi tidak untuk pasukan Dingos Esports dan juga Homeboys. Ini adalah kejutan sebenarnya daripada mereka. Tapi baru je sebut, It's Kido. Namanya rendah. Pantang dipuji lah diorang. Asal puji sikit je mesti tahu-tahu dah kena knock. Tahu-tahu dah kena tekan seperti apa yang dilakukan oleh Rex waktu ini. Tadi dia ditekan oleh Trix, kini beliau pula yang menekan It's Kido. Nampaknya banyak pasukan yang melakukan rotasi yang agak awal di mana mereka pun tahu circle berada di bahagian kawasan Tenggara untuk map Miramar kita kali ini. Dingos Esports masih lagi kita boleh kata in shape
untuk keempat hari dan diharapkan untuk Batman tolonglah sayang diorang. Ya, memang sayang betul. Sebenarnya Batman ni memang dalam posisi coach sebelum ni. Ya. Tapi dia mengambil keputusan untuk menjadi player dan dia berjaya dapatkan juara dengan menjadi player. Adakah kali ini dia akan mendapatkan juara dengan menjadi coach? Kalau dia dapat... Waktu RSG season 3 tu dia jadi coach belum? Belum. Oh belum. Dia jadi player. Champion dekat grand final. Oh ya tak, ya betul. RSG. Betul. Dan kalau dia dapatkan champion juga kali ni, dia dah boleh gantung dekat dalam bilik dia satu benda yang sangat-sangat membanggakan. Kau champion as a coach dan juga as a player. Ya, satu achievement ataupun kegemilangan untuk seorang Batman yang kini berada di posisi coach ataupun jurulatih. Tetapi apa yang kita lihatkan sekarang ialah pasukan EVOS VIP mula untuk bergerak daripada kawasan luar drop spot mereka, iaitu daripada Hacienda del Patron dan juga kawasan water treatment. Manakala untuk pasukan Team Secret sudah pun pasti mereka akan melakukan satu rotasi yang agak lewat kerana keberadaan flight path di awal tadi tidak membenarkan mereka untuk memulakan sesi looting dengan agak awal. Jadi mereka akan santai-santai saja terlebih dahulu. Ataupun sebenarnya mungkin diorang menjangkakan bahawa mungkin kita tak perlu rush untuk masuk circle seperti apa mereka lakukan di game sebentar tadi. Jadi reset kembali, betulkan balik strategi. Jadi Team Secret akan mungkin bermain dengan rotasi yang kebiasaan mereka. Adib akan diserang sekarang ini. Ataupun sebenarnya Dingus yang diserang. Saya tak pasti apa yang berlaku. Tetapi nyawa Adib rendah, nyawa Baby Kim juga rendah. Tetapi advantage sebenarnya untuk Baby Kim. Kelas Guerrilla mengambil rotasi yang agak lain daripada yang lain sebenarnya. Mereka datang daripada kawasan Picado terus bergerak ke arah yang agak timur sedikit dan Baby Kim masih lagi pegang grenade. Mereka tidak akan melepaskan Adib. Grenade dibaling dan tepat mungkin kena kepada Adib. 2 dibaling bermakna beberapa kerendahan nyawa boleh berlaku. Cuba untuk mengambil Adib tetapi grenade itu akan sampai, tapi Ate pula menyekat kemarahan Adib untuk bergerak. Bom demi bom dan kelas Guerrilla akan dijatuhkan seorang. Sukar untuk diselamatkan kembali. Oh, cukup malang. Tadi Shinzi hampir sampai dan Adib hampir sempat untuk naik dalam kenderaan tersebut. Tetapi malangnya Ate dengan tembakan yang sangat-sangat tepat daripada posisi ataupun sudut yang berbeza berjaya untuk dapatkan orang tersebut. Maka Clutch Guerrilla terpaksa meninggalkan pemain mereka yang kita boleh kata juga seorang pemain yang key player lah untuk pasukan Clutch Guerrilla, di mana beliau sendiri juga tadi berada dalam banyak statistik kita. Betul. Dia 1000 lebih damage. Yep, betul. Satu damage yang boleh dikatakan antara yang tertinggi tapi dia buang semua barang. Dia tahu dia tak akan dapat berjaya untuk diselamatkan. Jadi pembuangan barang tersebut dilakukan untuk memudahkan looting dilakukan mungkin untuk pasukan Dingo's Esports yang tadi tampak agak goyah. Tetapi pada kali ini mereka yang mendapatkan first blood tersebut. Dia Adib ni macam biasa lah. Sama ada dia yang dapatkan first blood ataupun dia jadi first blood. Hai, sumpahan Adib. Sumpahan Adib, dia kena mandi bunga lepas ni, tak tahu lah macam mana. Tapi untuk R2K daripada Cumacera kini melalui kawasan selatan tanpa mengalami apa-apa kesukaran langsung kerana NC bermain dengan agak lambat. Mereka rotate dengan sangat perlahan. Jadi R2K akan bergerak ke hadapan tanpa sebarang gangguan daripada bahagian belakang mereka. Tetapi skill kita yang kedua, Topgas akan muncul. Ke manakah ia? Siapakah yang sayangi? Selalunya kalau macam ni dia akan masih lagi berada kat kawasan lautan. Kecuali kalau tiba-tiba dia nak hard shift ke arah kiri. Dan perkara tersebut boleh berlaku. Kita akan tengok circle kedua ke mana. Masih lagi lautan. Bermakna memang betul trend akan pergi ke arah kanan dan juga kanan. Menyebabkan pasukan-pasukan ini melakukan corak rotasi yang lebih berat ke arah kawasan kanan ataupun timur pada saat ini. Dan mana Team Secret? Team Secret masih lagi di luar circle. Jauh lagi tadi. Masih lagi jauh sebentar tadi. Tetapi untuk kebanyakan pasukan mereka dah bermula untuk bergerak masuk ke dalam circle kita yang kedua. Genexus akan memasuki kawasan Los Leones dengan aman dan juga damai selepas Dingo's Esports mula untuk bergerak menuju dengan lebih dalam untuk circle kita yang kedua. Loyu, Long, Snappy dan juga Biu-Biu memang takkan ada pertukaran lah untuk diorang ni sebab diorang memang bermain dengan 4 orang saja. Jadi orang kata kalau sakit ke, kalau penat ke ataupun mereka bergaduh nak tak nak, mereka kena juga main bersama-sama. Malangnya Biu-Biu kan, kalau ingat balik, dia tak pernah, kita tak pernah nampak momen daripada Biu-Biu. Kecuali waktu show match Clash KHI. Ada satu lah momen tu dia dapat opening dekat Udolance Forever semasa dekat Sunhawk Balim Boom. Aizen! Aizen dijatuhkan oleh seorang Almighty. 2 orang sebenarnya dan Aizen
terus dihabiskan dan nampaknya R2K kehilangan tonggak. Tapi Eko akan cuba untuk balas dendam. Dapatkan Virgil. Ada satu lagi yang menyorot tetapi confirm kill yang dicari oleh Eko terlebih dahulu untuk pengenderaan. Revival agak sukar waktu ini. Genexus pula berjumpa dengan pasukan Dingoes Esports. Pergaduhan yang agak awal di minit yang ke-10 permainan menyebabkan banyak pasukan akan mula untuk tempang. Ham dan rakan-rakan tidak akan mendiamkan diri walaupun kehilangan Aizen, mereka tetap menggasak pasukan Almighty tanpa henti dan Jerum pula kali dalam keadaan knockdown. Ya, Nasty dijatuhkan pula. Last guy untuk Almighty. Wow. Ditundukkan oleh pasukan R2K. Kalaulah Almighty akan dihabiskan sekarang ini, maka mereka akan dijatuhkan di tengah ke-16 tanpa sebarang placement point. Hanya satu kill point saja mereka bawa pulang dengan kejatuhan Aizen sebentar tadi. Tapi Ham akan melepaskan tembakan. Target tayar belakang. Itu adalah azimat untuk cari bagi. Tetapi Ham akan terlepas tembakan tersebut dan Almighty akan bernafas dengan lebih lama. Yap, ambil satu daripada kami ambil tiga daripada anda. Yeah. Satu statement menunjukkan bahawa R2K bukan saja kuatnya datang pada Aizen, malah ketiga-tiga pemain yang lain juga. Tetapi Loyo clear shot mencari QB, malangnya tak ada scope yang lebih jauh untuk melihat QB. Dia berjaya untuk mengenakan sikit sebanyak damage tetapi ada dekat DMR, dekat sniper dia. Dia patut sempat tukar tau tadi sebelum dia tembak sebenarnya tapi tak tahulah kenapa. Cantik daripada bosku, mereka mendapatkan kawasan high ground tersebut. Mereka menjatuhkan Geekfam dan kemudian Genesis juga menjatuhkan Geekfam. Geekfam tinggal 2 orang saja sekarang ini. Gamble yang tidak menjadi untuk circle yang ketiga macam biasa untuk pasukan Geekfam. Dan pada saat ini Geekfam tinggal sebenarnya seorang lah sebab satu orang lagi telah pun dipin down oleh pasukan yang lain. Aries agak sukar untuk diri beliau bermain berseorangan diri di map yang paling besar daripada ketiga-tiga map yang dimainkan. Kenderaan seperti tidak dapat lagi untuk diguna pakai. Jadi Aries akan berjalan kaki dan dia akan tank circle yang kedua. Tapi dia ada 2 first aid kit saja. Ini memang masalah yang besar untuk pasukan Almighty sebenarnya. Tapi kalau dia berjaya untuk bertahan sampai ke penghujung permainan, Aries layak diberi puja oleh rakan-rakannya juga daripada anda yang menonton. Tetapi Sam9 Gang akan melanggar Axis. Yap, depan mata sekarang ini Axis melepaskan tembakan. Heno mencari seorang daripada pasukan Sam9. Tidak berjaya untuk dijatuhkan tapi low untuk salah seorang daripada mereka. Tak dapat mana-mana knockdown dan akhirnya yang dijatuhkan itu orang yang berbeza. Tapi Axis yang nampak kayaknya telah pun dijatuhkan satu orang daripada mereka. Ya, betul tepat sekali. Axis perlu untuk reset kembali. Faris betul-betul suka untuk diangkat sebab ada satu pemain perpustakaan Sam9 di bahagian hadapan. Putra akan berhadapan dengan Hidup dan Hidup berjaya untuk di-knockdown oleh Deb daripada jarak jauh. Backup yang cantik, pembukaan yang mantap. Mereka cover satu sama lain dan Axis kini berbaki dengan 2. Jumper akan cuba untuk larikan diri. Tapi Bravo seperti tidak akan membiarkan perkara tersebut berlaku. Adakah dia berjaya untuk ditembak jatuh? Sepertinya tidak. Axis akan selamat dengan 2 orang. Ya, support yang baik dari Man Parang sebentar tadi memunculkan Sam9 memenangi perlawanan ini secara tidak langsung dan Axis perlu untuk berundur. Mika dan juga Jumper saja lagi yang masih kekal bernyawa untuk pasukan Axis Red One. Sam9 terus melakukan rotasi untuk masuk ke dalam zon seterusnya. Zon yang ketiga macam yang kita tahu adalah zon yang sukar untuk dimasuki kalau masuk lambat. Kalau circle yang keempat keluar, mereka tak berada di circle yang ketiga, maka mereka hanya mengira masa saja untuk dijatuhkan. Yep, Mika dan juga Jumper cuba untuk mencari info keberadaan pasukan Sam9 tapi mereka sudah pun berlalu pergi mementingkan zon terlebih dahulu, mengutamakan objektif sebenar iaitu berada di dalam zon yang ketiga waktu ini. Man Parang akan lead the way. Digerakannya di bahagian belakang cuba untuk scouting mencari tempat yang cantik, tempat yang baik untuk mereka pegang dan saya boleh rasa sekarang ini Impala akan penuh dengan pasukan-pasukan yang datang daripada jauh. Parang Legend pula mungkin alamak terbalik pula si Deb. Nasib baik tidak terus terbalik dan dijatuhkan oleh pasukan Parang Legend. Sam9 akan datang daripada kawasan belakang. Parang Legend masuk ke dalam zon sekarang ini. Circle ketiga akan masuk ke arah circle yang keempat, sedikit masa saja lagi dan nampak gayanya rotasi yang baik daripada pasukan Parang Legend. Cumanya mereka tidak menjangkakan ada pasukan yang berada di kawasan belakang. Mantaplah Uzuver. Ya, cantik betul. Kita dapat lihat satu pergerakannya harmoni daripada keempat-empat pemain daripada pasukan Parang Legend. Membuka ruang dengan pantas, melakukan perkara tersebut. Orang kata serentak, menunjukkan chemistry yang cukup mantap antara mereka. Tetapi untuk R2K akan swing di belakang pasukan Boskur. Tetapi kalau mereka mula untuk take fight, Boskur ada ground yang lebih cantik sebenarnya. Ya, dan Bosku buat benda yang sama terhadap pasukan Geekfam sebentar tadi dan mungkin mereka akan memerangkap juga pasukan R2K. Informasi telah pun didapatkan oleh pasukan mereka. Axis Red One akan rematch mungkin dengan pasukan Sam9 disebabkan circle ataupun rotation lebih kurang sama dilakukan oleh mereka. Jumper ditembak sekarang ni oleh Putra. Axis Red One, Mika perlu untuk smoke sahaja tapi Putra akan membenarkan Mika untuk hidup dengan lebih lama. Agak
agak menarik sebenarnya. Dia boleh dapatkan mata tersebut dengan mudah. Tapi mungkin Putra tidak mahu untuk merisikokan apa-apa daripada pasukan beliau. Tetapi pasukan SMG dijaga rapi oleh Dingoes Esports di kompaun yang berbeza. Circle yang keempat, zona yang keempat, bulatan yang keempat. Ke manakah anda nak pergi? Ke Impala, ke La Bandita, ke Minas Generales maupun ke Jangkiat maupun ke EVOS VIP? EVOS VIP ada ground yang paling best tapi Wow. Farang Legion. Ini adalah kemasukan yang paling mudah ataupun pertahanan yang paling mudah boleh dilakukan oleh mereka. Dan mungkin inilah game-game kebangkitan untuk pasukan Farang Legion. Ya, betul tepat sekali. Mungkin Farang Legend boleh mengutip lebih banyak mata. Mereka dah mendapatkan tempat yang kedua di game sebelum ini. Ya. Ini adalah peluang yang besar untuk mereka dapatkan lebih banyak mata untuk meningkatkan lagi prestasi mereka dalam overall standings kita. Tapi tak dilupakan juga Top, ada MAB betul-betul di atas pasukan Farang Legend sebentar tadi. Ya betul, tidak boleh untuk mereka terlupa pasukan MAB, tapi bosku dapat lagi Genexus sekarang ini. Seakan-akan telah pun dikepung daripada pelbagai arah. Naoki mencari pasukan R2K. Seakan-akan mereka membenarkan saja rata-rata pasukan untuk keluar, tapi Dep dapat satu orang, tapi Jumper memberikan backup yang cantik solo squad daripada seorang Jumper sekarang ini. Adakah dia akan melarikan diri ataupun apa? Almighty dijatuhkan di tempat yang ke-16 dengan satu penyingkiran, tapi Sam9 akan terus mengambil perlawanan dengan pasukan Axis Red One. Jumper last guy. Ya, repeat. Jangan tak repeat. Bergaduh sekarang ini satu sama lain. Tapi Farang Legend akan dilanggar oleh pasukan Homeboys. Bat bersorangan diri. Dia akan dapatkan Helton di knockdown. Trix kenderaannya berasap. Kill ini mungkin akan masuk untuk pasukan Homeboys. Sekarang ini Repo Boy dan juga Ulu telah pun sampai. Mereka akan take fight. Mereka ini bergaduh. Dan bom tangan daripada Repo Boy mungkin mampu untuk menghukum Bat. Ya betul, tapi Bat juga tengah pegang grenade sekarang ini. Dia dijatuhkan malangnya oleh pasukan daripada Farang Legion. Tapi tembakan lain dilepaskan terhadap pasukan Farang Legion. Ham cuba untuk masuk ke dalam circle. Circle selepas ini adalah circle yang sakit, jadi mereka kena masuk juga. Axis Red One dikeluarkan mungkin oleh pasukan Sam9 di sudut yang berbeza. Tapi Farang Legion mungkin sedang mengganas sekarang ini di sudut yang lain. Homeboys dikeluarkan ke tempat yang ke-14. Nampaknya Sam9 sekarang ini berbaki lagi. Masih dengan 4 orang pemain mencari R2K. Bravo dengan M24. Mampukah dia untuk memecahkan kepala sesiapa daripada pasukan lawan mereka? Eko betul-betul berhadapan dengan Putra waktu ini. Keberadaan Putra mungkin belum diketahui. Putra cuba untuk push dengan UMP. Dan nampak 2 buah kenderaan. 3 pemain betul-betul di hadapan Putra waktu ini. Tapi jika dia jatuh, backup dah pun sampai. Pantas daripada pasukan Sam9 untuk membantu Putra di bahagian hadapan. Cuba untuk menjatuhkan pasukan R2K 1 demi 1. 3 lawan 3 sekarang ini kerana Man Parang mungkin telah dijatuhkan di sudut berbeza. Ya betul, R2K akan dijatuhkan. Grenade cantik daripada seorang Sam9. Sekarang 2 orang saja lagi yang tinggal. 1 orang saja lagi yang tinggal untuk R2K. 3 lawan 1. Adakah R2K akhirnya akan dijinakkan oleh pasukan Sam9? Oh, lama bahaya untuk R2K. Ham one man show sekarang ini untuk diri beliau. Dia dapat satu knockdown. Dia cuba untuk push ataupun agak ragu-ragu daripada Ham sekarang. Cuba untuk lontarkan satu bom tangan. Tapi Bravo akan lontarkan ke hadapan terlebih dahulu. Satu molotov cocktail. Damage diberikan kepada Bravo. Putra masih lagi belum diangkat waktu ini. Tapi kalau MAB tiba-tiba datang, kedudukannya akan punah. Tapi Dep akan menghilangkan R2K daripada Miramar kita. Circle mudah, circle rotation mudah untuk Sam9 setelah meratakan R2K sekarang ini. 11 pasukan saja lagi yang tinggal. Sam9 5 penyingkiran dominating untuk mereka. Team Secret juga masih kekal bertahan. Farang Legion dikeluarkan. Ya, malang sekali mereka dilanggar sebentar tadi oleh Homeboys. Kemudian dilanggar pula oleh pasukan Bosku mungkin. Menyebabkan mereka berjaya untuk dikeluarkan dengan lebih awal. Tetapi RSG cuba untuk mengganggu Sam9 pada waktu yang sama. Genexus bergaduh dengan pasukan EVOS. Tetapi Razer akan menamatkan rewind mereka. Ya betul, tapi EVOS VIP 2 orang telah dijatuhkan. Nampak gayanya. Satu persatu tembakan datang daripada pasukan RSG. Tapi Circle juga menekan mereka nampaknya sekarang ini. 9 pasukan saja lagi yang tinggal. Team Secret dapat Circle bersama-sama dengan pasukan Dingoes. Ya, betul tepat sekali. Tapi masih lagi perlawanan berlangsung antara pasukan RSG. Berbaki dengan satu iaitu Rex. Dep juga berbaki seorang diri untuk pasukan Sam9. Kalau bom datang ke arah mereka, Sam9 boleh dikeluarkan dengan lebih awal. Tetapi Rex agak pasif nampaknya gameplay yang dikeluarkan oleh diri beliau. Perlahan cuba untuk maju, dia cuba untuk pick. Dan dia akan menjatuh melakukan pasukan Sam9. Malang dan cukup malang. Dan kemudian Rex pula akan dijatuhkan oleh pasukan Team Secret. Kedua-duanya rugi sebenarnya pada waktu yang sama. Ya, sayang betul untuk pasukan Sam9. Mungkin mereka menjagakan Rex dah tak mampu nak buat apa-apa. Tapi Rex menjatuhkan Sam9. Dan Team Secret masih lagi ada dalam perlawanan. Dingoes Esports ada juga dalam perlawanan. Dan mereka mungkin boleh mendapatkan tempat pertama. Ricky dapat Anik sekarang ini. Main melepaskan tembakan. Cuma untuk mendapatkan Ricky. Satu kelas daripada Ricky.
berseorangan diri dibantu daripada jarak jauh, tetapi tembakan jarak jauh tersebut tidak terkena kepada Mael. Ricky. Wow, satu gameplay yang mantap daripada seorang Ricky. Kemasukan beliau ke dalam Dingoes Esports merupakan kunci utama kemenangan mereka. Tapi dalam masa yang sama, MAB akan dapatkan Team Secret. Pembukaan yang cantik untuk MAB terus push masuk daripada kawasan yang mereka inginkan. Matoy tidak mampu untuk diselamatkan kembali. Kedudukan dia memang sukar, tapi Inoki akan prone dan tembak terhadap Razer. Cantik daripada Bosku sekarang ini. Mereka akan mengambil kawasan EVOS VIP yang tinggal satu orang. Dingoes Esports juga dalam masa yang sama menjaga pasukan tersebut dan Bosku dah mengambil maklum perkara ini. Dingoes Esports berpecah 2 dan 1 kalau kita perhatikan. Tapi pasukan daripada Team Secret sebenarnya ada potensi yang paling besar untuk memenangi perlawanan ini. Yup, full manpower, ground yang cantik. Bukan full manpower, berbaki dengan 3. Dan ground yang cantik memenangkan mereka untuk menahan segala pasukan cuba untuk masuk dalam kawasan mereka. Tapi Aboy dengan card nanti 8K mencari satu kepala. Sedikit saja yang diperlukan, tetapi Iftar jatuh dari kenderaan secara tiba-tiba. Tetapi reset akan dilakukan oleh lepaskan MAB. Ricky lagi sekali akan mengganggu Boskur. Pelanggaran, Psycho datang berjumpa dengan 2 orang. Alamak, Psycho akan berjaya untuk di-knockdown. Berbaki dengan Aboy untuk pasukan Bosku. Sukar, cukup sukar. Pertahanan Dingoes world class kita boleh katakan. Tembok besar Cina untuk pasukan Dingoes Esports. Dan rakan-rakan pada saat ini langsung tidak berjaya untuk dilanggar walau bagaimana cara sekalipun. Tapi Team Secret juga ada tembok besar untuk dipertahankan. Moki berada dalam satu kawasan pondok. MAB dan 4 orang tiba-tiba tukar menjadi seorang. Ricky mencari kill yang seterusnya. Dia dapatkan seorang mungkin daripada Aboy. Nampak kill shot dia tembak. Tapi sayangnya Aboy tidak berjaya dijatuhkan. Mungkin itu panik kereta akan berlaku. Tapi Ricky tak overpick. Mantap disiplin daripada Ricky. Tapi Aboy dihancurkan oleh siapa? Dia ada siapa nampaknya akan dapatkan mata singkir tersebut. Berbaki dengan 4 pasukan saja lagi di map Miramar kita. Dan circle kita masih berpihak untuk pasukan Team Secret. Penantian yang berjaya. Satu reset yang berjaya dilakukan dengan baik oleh mereka. Kini akan bergaduh dengan 3 lagi pasukan lain. Iaitu pasukan Clutch, pasukan Dingoes dan juga pasukan MAB. Kalau kita perhatikan, Team Secret ada tempat yang paling best untuk dimainkan. Tapi Dingoes ada keyakinan yang sangat tinggi sekarang ini. Kerana terlalu banyak pasukan yang mereka hadapkan dan mereka dah pun berjaya mendapatkan begitu banyak sekali peluru dan juga utility untuk dimainkan untuk circle-circle terakhir ini. Kita tahu kunci utama untuk circle terakhir adalah utility. Tapi jarang untuk kita tengok circle ke-6 tinggal 10 orang. Ya, cukup janggal untuk kita lihatkan sebenarnya. Tetapi pelan-pelan kalau kita nampak di bahagian sudut minimap, Clutch Guerrilla sedang mengorak langkah terhadap pasukan Team Secret. Pembukaan yang besar ini jika tidak dijaga dengan rapi, mereka boleh dihukum dengan mudah oleh 3 belah arah yang berbeza. Sebab kita nampak Moki di bahagian utara, Clutch Guerrilla di bahagian kawasan barat dan Dingoes Esports di bahagian kawasan selatan. Kalau ketiga-tiganya push pada waktu yang serentak, ini akan memusnahkan Team Secret ke tempat yang keempat. Tetapi mereka dengan cukup berpengalaman akan menjaga satu squad, satu orang. Moki takkan bagi kill point, itu sudah pasti, dan dia akan membenarkan sahaja Blue Zone menelan dia. Tak ada benda pun yang dia boleh buat sebenarnya. Dan Fredo melakukan tanggungjawab untuk menjaga dengan begitu baik. Dia tahu Moki dah pun jatuh, tapi pasukan Clutch Guerrilla cuba untuk masuk ke dalam zone daripada arah Kid. Sekarang ini cuba untuk backstep mungkin, tapi Dingoes Esports juga telah pun sampai dan masuk ke dalam zone yang seterusnya. 3 pasukan saja lagi yang tinggal. Dingoes Esports, Clutch Guerrilla, Team Secret, masing-masing ada 3 orang. Yep, fair fight sebenarnya. 3-3-3. Tetapi waktu ini, kelihatan seperti Clutch Guerrilla akan mula untuk didesak oleh pasukan Team Secret. Fredo akan datang untuk membantu Kid. Reposition untuk ketiga-tiga pemain mereka. Tapi high ground dipegang oleh Clutch Guerrilla waktu ini. Mereka boleh menekan pasukan Team Secret jika mereka mahu. Jika mereka ada peluang yang baik sebenarnya untuk pick. Dan Dingoes Esports, seketika Team Secret terlalu memfokuskan diri mereka terhadap pasukan Clutch, mereka mengambil peluang untuk masuk dengan lebih dalam untuk zon yang ke-6. Persoalannya circle selepas ni sebenarnya. Kalau circle tarik ke arah Dingoes akan menang. Tapi kalau circle tarik ke arah Clutch susah nak menang sebab Team Secret ada advantage yang begitu besar untuk masuk ke dalam kawasan Clutch. Tapi kalau circle tarik ke arah Team Secret ada kemenangan yang mudah sebenarnya untuk mereka dapatkan. Tapi Team Secret tidak akan berdiam diri. Mereka akan cuba untuk mendapatkan pasukan Clutch Guerrilla terlebih dahulu sekarang ini. Top 3 di antara mereka. Dan mereka bergerak terus ke depan. Jimmy menggunakan satu bom. Mendapatkan tidak. Shinzi yang dijatuhkan. Oh, malang sebenarnya untuk Shinzi. Dia akan di-knockdown. Jadi Jimmy OP terpaksa untuk menentarkan 2 orang pemain daripada pasukan Team Secret. Macam biasa, Fredo. IQ play yang cantik. Baling bom tangan yang tepat. Hampir menjatuhkan Jimmy. 1 hit saja lagi. Dan nampaknya Jimmy juga akan di-knockdown. Clutch Guerrilla berbaki dengan 1 dengan permainan yang cantik daripada Fredo dan juga Kid.
Yap, Funky juga kena jatuhkan top 3 sebenarnya untuk Clash Guerrilla, tapi Dingoes Esports akan berlawan dengan Team Secret sekarang ini. 3 lawan 3 fair fight, tetapi Dingoes Esports ada circle yang seterusnya. Cumanya sayang sebab iShot dapat membocorkan posisinya. Team Secret akan berlawan, tetapi Dingoes ada circle. Hampir untuk di knockdown. Itskido tracking yang cantik untuk mencari kit sebenarnya. Masih lagi dalam keadaan yang agak pasif untuk kedua-dua belah pihak. Team Secret mencari ruang dan peluang, manakala Dingoes Esports cuba untuk mengetatkan lagi pertahanan mereka. Bertahan waktu ini, bersabar kedua-dua belah pihak, menanti kesilapan daripada pihak lawan mereka. Perlahan-lahan juga daripada pasukan Team Secret. Lihatkan utility yang dipegang oleh iShots, info mencari AT mungkin telah pun ada. Satu lontaran bom tangan. Adakah berjaya? Hampir mengena. Dan Ateh, adakah dia mampu untuk berbuat apa-apa? Fredo dan rakan-rakan Ransong tidak duduk diam. Mereka begitu aktif mencari kill kalau kita perhatikan. Mereka memang mahukan kill point ini. 3 orang saja lagi yang tinggal, 2 orang saja lagi yang tinggal sebenarnya untuk pasukan Dingoes Esports, dan mereka sedang menghandle ataupun dapatkan Ricky pula. Adakah Ricky sekali lagi akan clutch sekarang ini? iShot menjatuhkan Ate. Ricky pegang grenade. Ricky nampak depan mata dia, tembakan dilepaskan dan Ricky meredahkan nyawa satu. Tapi sayangnya. Untuk Dingoes Esports. 1v2 waktu ini, Itskido. Macam biasa, last man standing untuk Dingoes Esports di sana akhir, tapi terlampau terbuka dan berjaya. Team Secret mendapatkan winner Cegandena di game kita yang ketiga untuk hari ini. Satu comeback kita boleh katakan daripada apa yang berlaku di game yang kedua sebentar tadi. Bijak daripada Matoy untuk menukar strategi mereka.